الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Salat sunat witir. Salat witir adalah salat sunat yang sangat dituntut untuk dikerjakan, yakni sunat muakkad. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat dengan 6 salam. Sebaik-baiknya 3 rakaat dengan 2 salam, dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda ke surat ke-75. Ke surat yang ke-75, termasuk hari ini insya-Allah salat sunat witir. Rentetan daripada sebuah hadis yang kita bacakan yang terdahulu, bahawa Nabi SAW menyebutkan kata Nabi SAW ada 4 perkara itulah. Apa dia? Afshus salam, kata Nabi. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi SAW ketika Nabi SAW masuk ke Madinah. Tahu? Ingatkan cerita tu? Ya. Seorang sahabat meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW masuk ke Madinah. Kataan mula-mula dia sebut kepada kita semualah. Masa tu ketika di Madinah, Nabi SAW sampaikan kepada sahabat-sahabat, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri orang makan, jamu orang makan, wasilul arham, hubungkan silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan sembahyanglah di waktu malam, wan nasu niyamun, dalam keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, nescaya kamu masuk ke dalam syurga dengan keadaan sejahtera. Maknanya 4 perkara ni antara perkara besar yang insya-Allah memudahkan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah dengan keadaan yang sejahtera. Maknanya mudahlah. Tuhan bagi mudah untuk kita masuk ke dalam syurga. 1, sampaikan salam, sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam. Dah buat belum? Kita dah baca ni. Jumpa je orang bagi salam, tak kisah kenal atau tidak. Tak. Kita rasa dia orang Islam, kopiah pun jalan depan kita sebelah itu, kan? Kan boleh kenal lah agak-agak orang Islam kau. Kalau tersalah beri salam pada orang bukan Islam, tak apa, dimaafkan.
saja je bagi salam pada orang bukan Islam, tak boleh lah. Wa at'imut ta'am, kemudian beri makan. Dah buat belum? Kan, bagi jamu orang makan. Walau 2-3 ringgit pun. Pergi ke kedai, tengok ada orang tengah makan, tak kenal pun, tak duduk kat kedai, tengok ada satu meja, satu keluarga, satu orang suami, seorang isteri, seorang anak, 3 orang makan. Kita pun kata tolong kirakan tu sekali. Bayar kan? Tak boleh nak buat satu kedai, buat satu. Tak mampu kita nak buat satu kedai mungkin. Kalau orang banyak duit tak apa. Hari ni satu kedai ni yang tengah makan, semua saya belanja, kira semua. Ada duit tak ada masalah lah. Tapi bukan kata kita tak ada duit kita tak boleh buat. Apa pun janji disebutkan dengan beri makan. Kita mungkin tak boleh buat gitu, kita bagi, kita masak lebih sikit bagi jiran sebelah. Masak lebih sikit bagi jiran sebelah, ambil satu mangkuk, bagi sampai kat dia. Tu waktu at'imut ta'am, beri makan. Jadi maknanya kita jadikan kelaziman, kesuka hati kita bagi orang makan. Wasilul arham, kemudian hubungkan silaturahim, kaum kerabat terutamanya, jangan diputuskan. Sambungkan silaturahim. Lama tak pergi jumpa, pergi. Jauh saudara mara, bukan dekat KL ni, kat sana tu, kat belah utara, belah selatan, belah timur, barat, semua dan sebagainya. Pergi jauh-jauh, sesekala pergi. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Kemudian wasallu ani. Yang sini nak cerita dia. Kan? Dia punya point satu, iaitu wasallu bil laili, bangunlah kamu, bersolatlah kamu di waktu malam, dalam keadaan manusia dalam tidur. Manusia tidur, kita bangun. Kan? Nescaya kalau kita akan masuk ke dalam syurga, kamu akan masuk ke dalam syurga, kata Nabi, bisalam, dalam keadaan yang sejahtera. Sejahtera tu macam mana? Dimudahkan. Mungkin ada orang nak masuk dalam syurga, nak lalu titian sirat, nak kena timbang dulu di mahsyar dalam keadaan yang susah. Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan satu, tak ada langsung skip. Dia ada skip. Kalau Tuhan nak bagi rahmat, boleh skip. Dia masalah. Allah Ta'ala nak skip itu. Kita dah minta ampun dengan Allah Ta'ala, Tuhan skip. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mudahkan kita menuju ke syurga Allah. Mungkin dengan 4 perkara tu, mana kita nak tahu, kan? Maka pengarang beritahu pada kita, bangun malam tadi, antara beberapa tata cara yang diajarkan oleh syariat untuk kita boleh buat, iaitu solat sunat. Solat yang wajib ni tak banyak, solat sunat yang banyak. Amalan-amalan yang wajib ni adalah tak banyak. Yang wajib, yang sunat ni yang banyak. Baik. Jadi solat sunat witir penutuplah ni, penutup segala ibadah kita. Maka kita tutup dengan solat sunat witir. Baik. Maka kata pengarang rahimahullahu taala, solat sunat witir ini sangat dituntut. Dalam mazhab kita, sunat muakkad. Ada satu mazhab daripada 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab lain tak, mazhab Hanafi sahaja yang mewajibkan solat sunat witir. Jadi kewajipan dia ada 6. Tapi bukan menafikan ataupun berlainan dengan apa yang disebutkan Nabi. Nabi SAW kata, kan, solat satu hari yang wajib adalah 5 waktu. Itu semua dah maklum dan semua ijma'. Tak ada satu pun daripada ulama-ulama yang mengatakan tidak wajib solat 5 waktu. Tak ada. Semua kata wajib. Dan yang kata 5, semua ijma' kata kewajipan itu 5. Jadi yang satu lagi tu, solat sunat witir, itu dalam mazhab yang lain.
Selain daripada Imam Abu Hanifah, dia tidak membilang wajib. Yang menghukumkan wajib, yang mengistimbatkan sebagai wajib adalah mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Wajib tu wajib yang disebutkan dengan wajib mustaqillah, wajib yang berasingan, bukan masuk dalam kewajipan sembahyang 5 waktu, tak. Dia tak masuk situ. Wajib yang berasingan. Macam tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, ada tawaf. Last kali tu panggil tawaf apa? Tawaf wada. Tawaf balik lah. Tak, tawaf nak balik. Wajib ke tak? Wajib. Sebab tawaf wada ni wajib. Tapi wajib mustaqillah. Dia tak duduk dalam wajib haji. Dia tak masuk dalam wajib haji. Tak pergi. Kan? Yang pergi haji, kan? Ataupun dia tak masuk dalam wajib, kan? Tak masuk dalam rukun. Tapi wajib yang mustaqillah, wajib yang berasingan. Faham kan? Jadi maknanya wajib tu asing. 5 waktu yang wajib semayang fardu, ya tetap. Dia sebut pun 5 waktu. Cuma satu tu jadi wajib yang berasingan. Faham kan? Wajib mustaqillah. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah lah. Adapun kita sunat muakkad. Mujur lah, kalau diwajibkan jenuh kita tak buat pun. Kan? Itu kalau tengok mazhab Hanafi, dia orang kelang kabut, habis Malaysia dia akan bangun terus. Dia orang tak tahu, kita pun sama je, kan? Kita orang awam biasa ni, bukan orang khusus, kan? Orang khusus ini dia dah biasa. Dan memang dia akan buat punya solat sunat witir ni. Tiap malam dia akan buat. Sebelum tidur dia akan pastikan ibadah dia tak tertinggal. Dah buat ke belum yang ni? Dah buat ke belum yang ni? Walau dia sibuk macam mana tu, dia orang khusus. Tak. Dia orang awam macam kita. Saya terlebihnya. Kan? Tak peduli dah habis ke belum, dah baca Quran ke belum. Ni, aku dah buat solat sunat taubat ke belum? Aku kau dah mengantuk, tak ada dah lah. Balik je dah mengantuk, tak ada, tidur hanyut terus. Mana nak buat solat sunat witir? Sebab tu dia orang kalau sekiranya dia orang pun macam tu juga, jenis-jenis kan sama je. Dia orang punya mazhab pun ada juga orang awam dia. Tapi dah wajib, macam kita nak kena sembahyang Isyak kan? Macam mana pun latih, macam mana pun kita nak juga buat. Sebab apa? Sebab wajib kita buat. Jadi dia orang kalau kita tengok lepas sembahyang Isyak, dia orang akan bangun terus sembahyang dekat belakang. Itu solat sunat witir. Sebab solat sunat witir wajib. Hak yang sunat lepas Isyak tu belum tentu dia buat. Dia buat solat sunat witir. Kenapa? Sebab dia takut tak terbuat nanti sebab wajib. Baik. Itu mazhab Abu Hanifah. Adapun mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Syafi'iyah, dia mengistimbatkan bahawasanya sunat muakkad sebaiknya kita buatlah. Sunat yang sangat dituntut. Dia bukan sunat biasa. Baik, sebanyak-banyaknya 11 rakaat dengan 6 salam. 6 salam lah. 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun. Boleh buat sekali, boleh juga. Harus 11 rakaat buat sekali. Sampai 11. Bangun. Rakaat pertama bangun. Rakaat kedua bangun. Rakaat ketiga bangun. Sampai rakaat yang ke-11 duduk tahiyat akhir bagi salam. Boleh tak? Boleh. Harus. Harus maknanya dibolehkan. Tapi afdal bukan begitulah. Yang dituntut buat macam mana? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang terakhir 1 rakaat, 1 rakaat. 5 kali 2 apa? 10. Satu lagi, 1 rakaat sahaja. Gitu. Baik. Dan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya 11 rakaat dengan 6 salam. Sekurang-kurang baik lah. Maknanya sekurang-kurang afdal. Nak dapat 11 tu lagi baik lah. 3 rakaat ini sekurang-kurang afdal. Nak dapatkan afdal tu 3 rakaat dengan 2 salam. Dan sekurang-kurang, paling kurang 1 rakaat. Tak ada setengah rakaat. Paling kurang 1 rakaat. Tapi khilaful aula, menyalahi yang aula. Yang baiknya buat 3 lah. Tak lalat-lalat pun 3 rakaat buat solat sunat witir.
Penutup solat itu, penutup ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah malam yang kita buat tadi, penutup dia solat sunat witir. Andai kata kita dah buat sebelum daripada kita tidur, solat sunat witir, nanti pukul 4 pagi kita nak bangun solat je lah, witir tak perlu lagi. Dalam satu malam hanya ada satu witir sahaja. Jadi maknanya kalau sekiranya kita dah buat witir dah sebelum nak tidur, pukul 4 pagi bangun tu tak perlu lagi buat witir, tak perlu lagi tutup ibadah malam tu. Maknanya kalau sekiranya demikian, ada juga satu pandangan kata kena buka balik. Kita dah tidur, witir tu kita dah buat, kita dah buat malam tadi witir. Dia ibarat macam botol kata dia. Kalau sekiranya botol kita dah buka, buka, lepas tu last malam tu kita tutup. Atau malam pukul 4 pagi kita bangun, buka balik, buka dengan solat sunat witir. Lepas tu habis, tutup balik solat sunat witir. Itu satu pandangan. Tapi pandangan ni tidak masyhur. Pandangan yang masyhur, pandangan yang ramai daripada kalangan ulama, iaitu satu malam satu witir sahaja. Habisnya solat situlah, habis dah isyak kita pun solat sunat witir. Malam nanti isyak witir sudah tak ada. So sembahyang nak sembahyang taubat, buat taubat, tahajud lah. Nanti habis itu je lah, tak ada lah witir. Okey, baik. Satu, lafaz niat solat sunat witir jika 2 rakaat. Solat sunat witir 2 rakaat. Usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Lafaz niat, ingat saya ulang banyak kali, lafaz niat itu sunat, yang wajibnya dalam hati. Itu adalah lintasan di dalam hati. Imam Syafi'i ambil mana lafaz niat? Lafaz niat itu diambil ketika dikiaskan. Dalam mazhab kita ada dipanggilkan kias. Sumber hukum Quran, hadis, kemudian ijma' ulama, yang keempat kias. Ada usul fiqh lagi banyak lah kalau kita lihat. Amal penduduk Madinah. Jadi itu antara daripada 4 itu terpecah jadi 13 sumber hukum. Boleh jadi sumber hukum ada 14, 13 rupanya. Daripada 4 tu pecah jadi 13. Allahu Rabbi. Kan? Ingatkan 2 je kita, Quran dan sunnah. Quran sunnah dah, Quran, hadis, ijma' ulama. Penting ijma' ulama. Tidak siapa nak terangkan Quran dan hadis tu, melainkan mereka lah, para ulama. Kemudian qiyas. Baik, antara hukum qiyas yang dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu lafaz niat solat. Itu yang tiba-tiba kalau tuan-tuan tengok dalam FB, kan, Imam Syafi'i ini menyusahkan. Tak payahlah usolli, tak payah. Nauzubillah. Kan? Dan tak apa ni ijtihad imam kita. Tak. Mungkin ijtihad imam lain, bukan salahkan imam lain pun, tidak. Imam lain pun betul, Imam Syafi'i pun betul. Yang salah ni tukang laga ni. Dia pegang mazhab dia, mazhab lain semua salah. Tak, Islam bukan macam tu aja. Tak. Islam selalu berapang dada. Maknanya kalau sekira masalah khilafiyah, ada khilaf antara para ulama. Mazhab Syafi'i, dia kata ada lafaz niat dalam sembahyang. Ini siap membid'ahkan pula. Itu dah usolli itu bid'ah. Nabi tak buat. Mana riwayat kata Nabi buat? Siap cakap itu. Cabar kita orang ni. Kau nak baca ni usolli ni, mana kitab Quran? Hadis mana? Riwayat Bukhari ke riwayat Muslim? Semua tak ada. Nabi SAW sembahyang ada lafaz niat. Usolli fardal maghribi, tak ada. Betul ke tak? Tak ada. Betul ke tidak? Tak ada. Ya memang tak ada. Memang tak ada pun. Dan Imam Syafi'i ambil mana? Qiyas. Qiyas bila? Ketika Nabi SAW menunaikan haji. Masa Nabi SAW menunaikan haji, dia berlafaz niat. Maknanya niat ketika mana nak menunaikan haji itu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berihramlah dengannya kerana Allah Ta'ala. Tu Nabi lafazkan dekat mulut. Sahabat-sahabat dengar, dia sebut dalam hadis. Maknanya
Di situ kiaskan dengan sembahyang. Sembahyang pun lafaz juga. Jadi ada masalah kias tak? Memang ada sumber hukum itu kan dikiaskan. Maka ijtihad Imam Syafi'i, solat pun sunat dilafazkan. Bacalah kan. Dan untuk apa sebenarnya lafaz tu? Untuk menguatkan hati. Kalau tidak adalah hati kita saja tu yang katakan Allah, tak aku niat ni. Dah ada dalam hati ni dah. Allah. Nak kuatkan apa yang kita sebut. Kan? Maknanya macam kita, kalau kita sebut dalam hati saja. Kadang-kadang untuk kita nak kuatkan dia, kena sebut kat luar tu. Sebutkan dengan lidah. Baru kita. Sebab tu orang hafaz Quran pun dia baca kat luar. Boleh ke hafaz Quran baca hati? Hafaz, cuba try. Susah. Boleh lah, bukan kata tak boleh, tapi susah. Nak menguatkan luaran, nak menguatkan yang dalam hati tu kena berlafaz. Sama juga orang yang nak lazimkan diri dia dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati, dia kena latihan dia di lidah dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir kan? Latihan di luar. Lafaz dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu dia akan serap masuk dalam hati ni. Datangkan sekali dalam hati kita. Mungkin sampai satu tahap nanti, bila kita selalu sebut pada lidah, dalam hati, walaupun kita tak cakap apa, kita duduk diam, hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati tu. Jadi nak kuatkan yang dalam hati tu, lidah dulu. Jadi itu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia ambil demikian. Kias daripada situ nak kuatkan dalam hati tu tadi, maka adalah lafaz niat. Jadi lafaz niat solat sunat witir tu, usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati tu yang penting. Yang wajibnya dalam lafaz dia niat dilintaskan dalam hati, aku semayang sunat witir. Habis. Dalam hati tu Allah, apa nak sebut ni? Saja aku solat sunat witir. Saja aku solat witir. Boleh dah. Sunat tak sebut apa. Tak lintaskan sunat pun tak apa, sebab witir tu memang sunat. Tak payah lintas sunat pun tak apa. Jadi saja aku semayang witir. Dalam Allah, masa kita Allahu Akbar tu, daripada Allah sampai Akbar, mana dapat Allah saja aku solat witir. Dah, cukup. Baik. Dua rakaat. Kalau dua rakaat tu lafaz niatkanlah dengan dua rakaat. Kalau sekiranya kita semayang 2 rakaat dululah. Kalau tuan-tuan terus semayang 3 rakaat, kena niat 3 rakaat. Jelas Baik. Solat sunat witir ni boleh buat macam ni, 2 dan 1 tadi kan. Jadi kalau 2 tu kita niat dulu, solat sunatal witri rakaatain. Saja aku semayang 2 rakaat witir. Allahu Akbar. Habis bagi salam, dia bangun pula, usolli sunatal witri rakaatan. 1 rakaat. Saja aku semayang sunat witir 1 rakaat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tambah lagi 1 rakaat. Andai kata kita nak buat 3 rakaat. 3 rakaat ni tadi cara dia macam mana? Boleh kita sebutkan yang diharuskan, boleh kita buat. Rakaat yang pertama bangun macam biasa. Rakaat kedua kita bangun juga. Rakaat ketiga baru duduk tasyahud akhir. Tu kita kena niat salasa rakaat. 3 rakaat. Sholli sunnatal witri salasa rakaatin. 3 rakaat. Okey, jelas Itu kalau 3 rakaat terus. Baik, 3 rakaat terus ni pula ada 2 keadaan yang boleh kita buat tadi. Bangun rakaat pertama, bangunlah. Rakaat kedua bangun juga, tak ada duduk. Rakaat ketiga baru duduk tasyahud akhir. Ataupun boleh macam ni, rakaat pertama bangun, rakaat kedua duduk tasyahud awal. Pun boleh juga. Rakaat pertama bangun macam rakaat biasa. Kemudian rakaat kedua kita duduk tasyahud awal. Kemudian bangun terus, tak bagi salam. Bangun tanpa 1 rakaat lagi, rakaat ketiga duduk tahiyat akhir, bagi salam. Macam sembahyang maghrib. Sama. Boleh buat macam tu untuk solat sunat witir. Harus baik. Kemudian jika solat witir sebanyak 3 rakaat dengan sekali lafaz, tu nampak. Dengan sekali salam,
iaitu dilafazkan usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Surah yang dibaca ini yang diamalkan oleh Nabi SAW secara khususlah. Mana paling baik yang ini. Kalau sekiranya surah lain boleh juga. Tak nak baca surah pun boleh juga. Tak nak semayang pun boleh juga. Dah malas. Nak cakap apa lagi? Solat sunat witir kan. Kalau kata tak nak semayang maghrib, tak boleh lah sebab maghrib tu wajib. Ini solat sunat witir, sunat saja kan. Andai kata kita tak nak buat macam mana dah, kamu malas sangat dah cakap kan. Baca surah Al-A'la. Kalau tak nak macam mana surah Al-A'la, baca surah lain, surah yang pendek-pendek boleh. Tak nak baca surah pendek juga, malas juga, baca surah Fatihah saja. 3 rakaat tu Fatihah je kan. Dah malas juga, tak payah buat lah. Nak cerita dah, cerita malas juga tak. Nak layan juga nafsu kita tak boleh layan. Tuan-tuan kena lawan kan. Nak jadi orang yang berjaya kan, nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kan. Itu motivasi budak-budak kan. Diorang kadang-kadang habis periksa dan sebagainya. Periksa baru darjah 6, baru UPSR, baru PSRA, baru permulaan je pun hidup. Allah sedihnya. Bukan nak kata tak boleh sedih kan. Boleh sedih kan. Kehidupan masih panjang lagi kan. Keberjayaan kita tu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz, kata Allah Taala kan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada neraka dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dia orang yang berjaya. Jadi nak berjaya tu dulu. Maknanya yang terakhir tu. Jadi nak berjaya seperti mana kita sibuk untuk dapatkan nak SPM, dapat grade 1 dan sebagainya kan. Nak dapat pangkat terbaik dalam UPSR, dalam apa kita buat? Berusaha sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Gitu juga kita nak syurga Allah Ta'ala. Dan kalau belajar witir pun nak malas, buat solat ini pun malas. Semua yang kita ceritakan semua alah aku ni malas. Betul sibuk kata nak syurga. Ibarat macam tu lah budak-budak anak-anak kita kan. Nak skor UPSR. PSR dah tak ada kan. SPM nak skor, tapi dia sibuk main motor je keluar dengan kawan sini ke sana. Belajarnya tidak, buka bukunya tidak. Setakat mana kita usaha, setakat tu kita dapat. Itu kata Nabi SAW. Berkaitan dengan syurga ni, ada orang yang enggan masuk syurga. Nabi kata semua orang boleh masuk syurga, kata Nabi, melainkan yang enggan. Sahabat kata, ada ke yang tak nak masuk syurga ya Rasulullah? Tak nak pula dia masuk syurga? Ada. Barang siapa yang taat akan Allah dan Rasulnya, maka dia nak masuk syurga. Siapa yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dialah orang yang enggan masuk syurga. Itu je cerita dia. Tak mau buat taat, tak mau jalan, tak, makanya tak nak berusaha lawan hawa nafsu. Hawa nafsu ikut aja semua yang disuruh oleh nafsu, kita ikut aja. Maka susahlah kita nak masuk syurga. Baru nak cerita sunat witir je pun kadang ada alasan aja. Tak boleh ni Ustaz. Ni tak boleh. Ya, kita fahamlah benda tu kan. Itu bukan kemalasan juga kan. Tapi kena lawan. Nak buat macam mana? Tak ada jalan lain. Lawan. Jalan dia kena lawan nafsu. Kan? Tuan-tuan ingat para wali Allah Subhanahu wa taala permulaan dia macam mana? Dia lahir-lahir jadi wali. Tu yang kita duk cerita, tengok cerita kan. Hebatnya siapa Mak Kilau tu. Dia bukan sahaja hebat dalam tangkas dalam persilatan kan, berlawan orang dan sebagainya. Dia juga hebat dengan ilmu tasawuf dan juga hebat dalam tariqah kan, pembersihan hati. Dia tuan-tuan ingat senang nak bersihkan hati ni? Satu kerja yang sangat susah. Itu dipanggil tasawuf ni kan. Tasawuf ni kena acap kali dibuat. Itu dipanggil tasawuf. Bersih, kalau setakat bersih sekali dia tak panggil tasawuf.
Tasawuf pun maknanya banyak kali kena bersih. Buat silap lagi, buat salah lagi, buat dosa lagi, bersihkan lagi. Bersihkan lagi. Kotor lagi, bersihkan lagi. Kotor lagi, bersih. Kerjanya tu acap kali dibuat. Dia bukan sekali buat, dah aku dah minta ampun 20 tahun dulu. Aku dah buat dah, bersihkan dah. Tak boleh, dia kena buat tiap-tiap hari. Kerjanya tu mulazamah. Tu kita tak heran. Tu kita lihat kalau sekiranya dah sampai ke tahap yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelazatan dalam beribadah, mereka boleh ibadah. Yang tu Nabi yang salam bekat-bekat kaki tu kenapa? Sebab hatinya bersih. Mana ada orang lagi bersih daripada Nabi SAW. Kita semayang sekejap kita rasa penat dah. Kita rasa tak syok, kita rasa tak best dah. Dia punca ni kenapa? Sebab tak ada kelazatan dalam hati. Tu yang kita cepat penat. Kan? Orang yang tak penat-penat semayang, kejap lagi dia bangun balik, dia kejap lagi dia bangun balik. Kenapa? Sebab ada kelazatan. Seperti mana orang melakukan kemaksiatan, dia ada lazat dia. Lazat pada dia lah cerita dia. Lazat maksiat tu. Itu dia buat lagi. Kan? Kadang-kadang kita tengok tak letih kan. Buat lagi. Dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam motivasi dia ambil keadaan ni lah. Macam mana keadaan untuk kita jadi rajin untuk buat kerja dekat pejabat ni. Macam mana cara untuk kita nak bagi rajin? Datangkan kesukaan. Buat kerja tu dalam keadaan suka. Seronok buat kerja tu. Baru dia boleh buat kerja. Walaupun berjam-jam dia buat kerja, dia tak rasa penat. Kenapa? Sebab dia suka buat kerja tu. Betul? Itu juga orang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datangkan kelazatan. Nak datang lazat tu, cara ibadah, cara ahli tasawuf kena bersihkan hati. Jadi ni tak dapat tidak, sebenarnya hati kena bersih dulu, baru kita boleh rajin buat semua ni. Kalau tidak, tinggal ilmu je. Tak terbuat kita tuan-tuan. Melainkan kita kena bersihkan hati. Tasawuf dia kena iring sekali. Di samping syariat kita belajar, syariat kita belajar. Ni syariat ni. Macam mana nak buat solat ni, macam mana nak buat ni, kita belajar juga, kena tahu. Tata cara kena buat, kena tahu. Bila kita buat dalam keadaan tu, hati yang bersih, yang insya-Allah mampu untuk kita buat semua. Hati bersih, sedap kita nak buat. Dah habis dah kejap lagi, dah makan, dah lepas isyak, aku tak solat witir ni. Dah tengok TV semua dah settle, dah rehat kejap dengan anak isteri semua. Tengok pukul 11 dah. Sudah betul tak buat ini kan, takut malah tak boleh buat, bangun. Kan. Baik, jadi rakaat pertama surah Al-A'la sekali atau Al-Kafirun sekali. Itu rakaat pertama. Bolehlah, maknanya rakaat pertama tu boleh baca Al-Kafirun atau baca Al-A'la. Al-A'la apa? Surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua surah Al-Kafirun sekali atau Al-Ikhlas sekali. Jadi macam ni kan. Surah Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat pertama surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Macam tu. Rakaat ketiga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas semuanya sekali. Rakaat ketiga ni kalau kita jenis rajin, kalau kita rajin malas sangat nak buat solat sunat witir sekali, nak buat juga yang sekali tu. Satu rakaat saja. Nak buat yang satu rakaat saja. Jadi baca rakaat soli sunnatul witri rakaatan, satu rakaat. Rakaat pertama itulah kita baca Qul Huwallah, rakaat kedua itulah kita baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Habis semua ketiga-tiganya kita baca dalam satu rakaat. Baik, selepas salam baca istighfar 100 kali. Macam biasalah, lepas mayang tu kita istighfar. Kenapa selepas mayang Nabi SAW ajar banyak kita untuk beristighfar? Sama ada fardu, sama sunat. Kenapa? Sebab kita takut kita punya solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilemparkan ibadah kita itu, solat kita itu kan ke muka kita. Sebab apa? Sebab buat dalam keadaan tidak ikhlas. Buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dilempar. Maka istighfar, ya Allah ampun dosaku. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu lafaz dia. Bacalah istighfar lepas mayang 100 kali. Baik, setelah terus itu bacalah terusnya bacaan.
Bacalah bacaan-bacaan ini 3 kali setiap satu. Ini cara-cara dia lah ni. Kita pergi terentetan-terentetan amalan yang kita buat ni. Dia punya satu persatu kita lakukan. Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah, penguasa yang Maha Suci. Kau dengar ni apa kita ingat? Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ingat betul? Boleh baca witir. Witir ni kita baca ni. Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Jadi ulama-ulama ambil sempena tu semayang. Sebab semayang tarawih tu semayang witir. Semayang tarawih witir. Semayang tarawih tu semayang malam. Kau ambil tu sekali lah kan? Buat ketika mana berselang antara solat sunat tarawih. Sebenarnya tak payah nak mempertikai sangat. Ulama buat tu semua ada sandaran. Bukan pandai-pandai ni sendiri. Ada dia reka-reka sendiri tidak. Melainkan ada tempat sandaran yang dibuat. Baik, kemudian baca doa ini. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfid narju rahmatak wa takhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhik. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaikal khair wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u man yakfuruk. Ya Allah, kepadamu jujurlah cakap kan, jujur cakap. Saya pun tak baca doa ni. Sebab apa? Kadang-kadang kita baca sendiri je lah. Apa doa kita nak kita baca. Sebab doa ini secara umumnya boleh doa apa saja. Masalahnya ada setengah golongan ni, dia kata apa yang Nabi SAW tak baca, tak boleh buat. Sebab itu doa yang bila Nabi SAW tidak berdoa ketika awal tahun, kalau kita duk buat, kita bid'ah doa itu. Sebab doa ni secara umumnya boleh kita baca doa apa. Itu yang kita kena jelas dan faham. Peliknya bila kata Nabi SAW tak baca dan sebagainya. Doa ketika mana anak nak SPM, ada Nabi buat? Boleh pula. Bila orang panggil dia baca doa, ya Allah, luluskanlah anak kami. Itu dapat di mana-mana. Ada Nabi baca. Bila pelik gitu, sebab tu ambil daripada ulama. Ulama buat macam mana? Apa yang kita sabitkan dengan doa? Doa macam mana sepatutnya? Kan? Secara umum boleh doa apa-apa pun, tapi doa paling baik Quran. Ambil daripada Quran, ambil daripada tu yang paling baik. Kitanya daripada hadis apa yang Nabi SAW ajar tentang doa. Tapi kalau kita tak hafal doa tu, boleh je kita doa apa-apa sekalipun. Faham tak? Jadi gitu. Lagi kita baca doa awal tahun, tidak. Lebih baik kita main game dekat belakang. Ada tuan-tuan, jangan ingat tentang mungkin tak dengar pun kan. Daripada kita buat perkara bid'ah demikian, daripada baca doa kan, orang ada baca Yasin orang Jumaat malam awal tahun tu tak payah dia tu kan. Lebih baik tuan-tuan main game dekat belakang. Main game tu lebih baik. Allahu Rabbi. Ada juga jenis gitu. Kita nak suruh orang buat amal kan. Buat amal kebaikan ya. Jadi ingatlah, bukan semua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu haram. Itu semua ijma' ulama' dalam usul dia. Dalam usul fiqh, bukan semua perkara at-tarku yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak boleh kita lakukan. Tak ada yang ulama' mensabitkan macam tu. Tak ada ulama' usulul fiqh mengatakan bahawasanya perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi tak boleh kita buat. Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Siapa kata? Hukum bukan macam tu. Hukum yang berkait daripada hukum 5 perkara tu lah. Hukum haram dan sebagainya. Hukum haram harus. Nabi tak buat. Baik, Nabi tak buat. Kalau kita buat, apa hukum dia? Situ yang ulama bincang. Nabi tak buat. Okey, Nabi tak buat ni, kita buat. Jadi kita buat kan. Jadi apa hukum kalau sekiranya Nabi tak buat, kita buat?
Memanglah kalau dari segi perkara yang tak dilakukan oleh Nabi SAW itu dipanggilkan bid'ah, benda yang baru yang tak dilakukan oleh Nabi SAW. Semua yang ditinggalkan Nabi, bukan semua perkara tersebut diharamkan pada syarak. Tak. Memang adalah yang tak dibuat oleh Nabi SAW, kita buat hukumnya haram. Memang ada. Sebab tu Izzuddin Ibn Salam dia kata berkaitan dengan bid'ah ni terbagi kepada 5. Satu, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang wajib. Wajib pun ada. Buat perkara baru tapi wajib nak kena buat. Antaranya sahabat Nabi SAW kumpulkan Quran tu. Kalau tak dikumpulkan, banyak ada sahabat-sahabat yang syahid tak ditulis kan. Dan Nabi SAW kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku paling baik. Mungkin selepas daripada tu orang mungkin dah kurang dari segi hafalan dan sebagainya, Quran dan sebagainya, nanti takut dia tinggal habis semua. Takkan nak ikut zaman betul-betul Nabi SAW. Hanya yang sahabat buat dengan Nabi apa? Hafal saja, tak ada tulis Quran. Tapi kena tulis, kenapa? Sebab takut dah hilang dan sebagainya. Itu antara kewajipan kan. Dia buat sekolah madrasah tu, orang dah mengaji pondok dan sebagainya tu, itu panggil apa? Bid'ah juga. Bid'ah apa? Bid'ah yang sunat, kena buat kan. Sebab apa? Kalau tak buat, orang tak ada mengaji ilmu dan sebagainya, payah juga. Jadi sunat kita buat. Ada juga bid'ah yang makruh, ada juga bid'ah yang haram. Duduk ikat kain putih dekat batu nisan dan sebagainya, Nabi tak ajar pun kan. Nabi tak buat pun. Itu antara perkara yang tak dibolehkan. Bid'ah tu, itu ulama sunnah jemaah pun cakap tak boleh. Ni bantai semua tak boleh. Nabi tak buat, lepas Isyak tak boleh. Lepas malam Jumaat baca Yasin, Nabi tak buat, tak boleh kita buat. Sempitnya kan. Jadi Islam bukan macam tu. Apa yang ditinggalkan Nabi tu bukan terus jadi hukum untuk kita katakan haram. Jadi doa boleh kan? Baik. Ini doa kita baca, ya Allah, kepadamu kami beribadah, untukmu kami solat dan sujud, kepadamu kami berusaha dan bersegera melakukan ibadah. Itu masuk daripada doa yang dibacakan tadi. Kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Kami takut kepada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan memohon keampunan daripadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk kepadamu dan meninggalkan orang-orang yang kufur kepadamu. Meninggalkan ni maksudnya apa? Jangan jadikan suhbah dengan orang kafir. Maknanya sahabat. Dia boleh berkawan, jumpa itu kan. Keadaan kita jumpa, kemudian kita mungkin sembang-sembang dengan dia dan tunjukkan akhlak yang baik, itu boleh dengan golongan-golongan kafir dan muslim boleh. Tapi untuk jadikan suhbah, bersahabat dengan dia, buruk baik semua kita nak kena cerita, tak. Dengan orang kafir tak boleh kita keseluruhannya demikian. Sebab kita ada guide. Ada gap. Jangan apa gap antara kita dengan yang bukan Islam. Sebab tu orang perempuan pun dia punya aurah dan ketika bersama dengan orang perempuan juga tapi kafir. Kerana dia ada bab dalam bab aurah tu. Untuk orang perempuan yang kafir dengan perempuan yang muslim, wajib dia menutup kepalanya. Dan dia boleh pakailah pakaian yang biasa dia bekerja. Jadi kalau dengan pendek boleh lah, tak apa. Untuk dengan kafir. Ini banyak berlaku lah di IPT kan. Dia orang duduk asrama sekali, duduk dengan yang bukan Islam dan Muslim. Kenapa tak boleh buka? Muru'ah orang Islam tu lebih kena jaga. Kenapa lah sampai macam tu, susah dan sebagainya? Buat je lah agama kata begitu. Adalah hikmah di sebaliknya. Bukan kata tak boleh buka, boleh pakai baju yang lengan pendek lah. Maknanya lengan ni, itu yang kebiasaan, tak payah pakai stokin, cuma pakai tudung aja kan. Untuk orang perempuan yang non muslim dengan yang Islam, dia ada gap gitu. Okay. Baik.
Jadi itulah maknanya kita tinggal. Dia kata meninggalkan orang-orang yang kufur kepadamu. Tinggal tu bukan tinggal jangan berdakwah dan sebagainya. Tidak, dakwah tu bukan cerita bab ni. Tak, menafikan, bukan menafikan untuk dakwah dan sebagainya, jumpa mereka dan sebagainya. Tak. Tapi yang banyaknya berkawan dengan golongan-golongan kafir, kita ikut dia. Banyak jadi sekarang itu. Kita ikut dia, perangai dia kita ikut. Tak. Makna itu dakwah. Dakwah tu seru supaya dia boleh ikut kita jadi kebaikan, ikut agama kita dan sebagainya. Tak. Terbalik. dia bawa liberal, kita pun ikut liberal. Dia bawa ajaran tahu pun kita pun ikut juga. Semua agama baik belaka. Alhamdulillah tak boleh. Semua agama sama. Kita tak boleh samakan semua agama. Agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mana boleh kita tinggal? Tak. Baik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman. Ni doa selepas tu. Sebab itulah pengarang buat buku ni kecil, tuan-tuan. Dia tak buat besar. Supaya apa? Supaya boleh kita senang nak simpan. Letak tepi cukup bucu katil. Nanti Rasulullah witir buat kat bilik, mayang. Pas mayang baca doa. Bacalah doa. Nak bagi ingat. Lama-lama ni ingat insya-Allah. Tak. Macam doa makan. Siapa tak hafal? Semua hafal sebab kita dah baca selalu. Kan? Allahumma barik lana. Lepas tu apa? Sambung. Fima razaqtana. Oh, laju je sebab apa? Sebab selalu baca. Lepas tu apa lagi? Waqina. Waqina apa waqina? Azabannar. Laju je. Kenapa? Sebab benda yang kita baca selalu. Sama kat doa ni kalau kita baca selalu. Hafallah. Suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul apa? Tanya. Kenapa kita boleh ingat sebab tiap-tiap hari baca? Kan? Satu hari tahu apa kali baca tu. Jadi takkan dah ingat. Itu juga doa ni kalau sekiranya kita baca selalu. Kan? InsyaAllah ingat. Baik. Doa makna dia kita bacakan makna dia sikit. Tutup lah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berterusan. Ini penting untuk kita minta kepada Allah. Iman daimah, iman yang berterusan. Sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cabut iman tu, minta dengan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Doa yang lain. Ya Allah, jangan kau cabut daripada hati kami ini, ya Allah. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau berikan, kurniakan kepada kami dengan hidayah. Dah beri hidayah dah, kami dah beriman padamu ya Allah. Tolong jangan tarik. Jangan ambil bawa keluar iman ini ya Allah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab ada je manusia yang hidup beriman, ujung pengakhir ini sebelum dia mati bertemu dengan Allah, dia kufur. Na'udzubillah min dzalik. Sejarah telah pun terbukti banyak sangat manusia yang demikian. Allah Ta'ala boleh ambil iman, ya. Sebab tu kena jaga-jaga, kena pelihara sungguh-sungguh, kena belajar ilmu tauhid, kena pegang akidah ahli sunnah wal jamaah kuat-kuat, sungguh-sungguh. Belajar, kemudian pegang sungguh-sungguh. Supaya apa? Sebab kita jangan rasa benda tu murah. Kita kena rasa benda tu mahal, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kemudian minta apa lagi? Hati yang khusyuk. Hati khusyuk ni antaranya iaitu sabit kuat dalam hati bahawasanya kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk khusyuk dalam sembahyang. Ingat akan Allah Subhanahu wa taala, jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk khusyuk. Tidak beginilah, kadang-kadang kita rasa nak beriman, kadang-kadang kita goyah, kadang-kadang tu tak nak macam tu. Khusyuk ni tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tetap itu, tetap hati kita ingat kepada Allah daripada awal kita semayang sampai kita akhir semayang, tu dipanggil khusyuk juga. Nak dapat tu pun minta jugalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniaan daripada Allah. Ilmu yang bermanfaat. Jangan kita minta dengan Allah Taala berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Dulu saya dah bincangkan kan, Nabi SAW ajar pada kita doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'.
Minta ya Allah lindungkan kami ini daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu banyak, tapi ilmu tu langsung tak membawa kepada ingat kepada Allah. Ilmu banyak, tapi ilmu itu langsung tak ingat kepada syariat Allah. Itu yang jadi ego, jadi sombong. Dia pandai zahir je. Sebab itulah Nabi declare kata orang yang bijak ini bukan orang yang mengaji tinggi. Nabi tak kata orang tu bijak. Al-kayyisu man dana nafsahu. Nabi kata itu. Siapa dia? Maknanya orang yang bijak itu orang yang sentiasa mengkoreksi dirinya, sentiasa muhasabah. Aku ni dah buat amal cukup ke tak? Aku ni nak mati ni ada amal ke tidak? Itu orang yang bijak. Biarlah belajar tinggi pun kalau tak ada ni, tak bijak. Biarlah walaupun dalam keadaan belajar tak adalah tinggi sangat pun, adalah sikit-sikit mengaji kan, tapi selalu koreksi diri, itu orang bijak kata Nabi. Tak. Wa amila lima ba'dal maut, dia buat satu amalan untuk diguna pakai selepas daripada dia mati. Ni aku nak buat, ni aku nak buat. Bukan kata salah cari ilmu jadi orang pandai, itu pun dituntut dalam agama. Tapi nak jadi pandai benda ni kena ada. Supaya apa? Supaya semua yang kita buat atas muka bumi ada break. Kalau kita tak ingat benda ni, tak ingat akan kematian, tak ingat akan selepas daripada mati, kita akan pulun sampai tak akan ingat akhirat. Dunia je. Dengan ilmu pun boleh menyesatkan. Dengan ilmu juga, walau pandai pun, walaupun dia dalam bidang agama sekalipun, dia belajar, tapi kalau sekiranya tak ada ni, rosak juga. Itu penting. Tapi belajar agama dituntut. Apa jadi pandai dan sebagainya, itu memang sangat dituntut. Tapi perlu ada juga mengkoreksi diri selalu. Itu belajar bukan hanya belajar yang zahiriyah saja, tapi kena belajar yang tasawuf untuk membersihkan dalaman. Baik. Jadi itu dipanggilkan dengan ilmu yang bermanfaat. Minta dengan Allah, wa nas'aluka ilman nafi'an. Kemudian wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang benar. Wa nas'aluka amalan salihah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala amal yang soleh. Semua kita kena minta. Sebab tu kita tak boleh rasa kita yang buat. Betul? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Apa taufik? Khalqul qudrah li ta'ah. Itu maksud taufik. Tuhan jadikan kudrah pada kita nak buat taat. Hari ni tuan boleh turun daripada atas, datang ke sini, itu Tuhan bagi kudrah. Tuhan letakkan kudrah pada kita, Tuhan berikan hati kita rasa nak pergi. Maka itu satu nikmat. Nak datang mengaji, nak datang kuliah, nak datang buat solat jemaah, tu kudrah yang Tuhan bagi pada kita. Di samping hidayah petunjuk Tuhan bagi, kemudian Tuhan jadikan kudrah, Tuhan berikan kehendak untuk kita, kuat untuk kita pergi, maka kita pergi. Pergi tadi tu Allah Ta'ala yang bagi. Sebab tu kena minta. Minta kekhusyukan, minta amal soleh. Bukan kita buat sendiri, itu Allah Ta'ala bagi. Baik, agama yang lurus, kebaikan yang banyak, keampunan dan afiat, kesihatan yang sempurna, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan bukan sekadar sihat tubuh badan, tapi sihat zahir dan batin. Jadi seperti mana zahir kita nak bagi sihat, bagi makan, begitu batin kita, kan, mana hati kita kena bersihkan juga, dan kita kena bagi dia makan. Macam mana bagi makan? Amal soleh itulah. Baca Quran, berzikir, berselawat tiap hari. Seperti mana kita nakkan makan kita cukup, kan? Makan kita cukup setiap hari, kalau boleh nak makan 3 kali, itu paling kurang lah tu. Itu tak kira lepak mamak lagi, kuih lagi, supper lagi, macam-macam lah istilah makan. Kan? Kudapan lagi, macam-macam, kan? Istilah makan. Saya nak lagi khusus. Makan Allah. Makan pagi dah sedia pukul 8. Lagi pukul 10 ada kan? Minum pagi. Tengah hari makan berat. Pukul 4 minum lagi. Petang makan lagi. Malam dinner satu kan? Makan lah. Lepas tu pukul 11 kan ada lagi. Minum malam nak boleh.
Alhamdulillah, mana Allah Ta'ala bagi. Cuma nak cerita dia kesihatan yang badan, mana kita nak makan dan sebagainya. Begitu juga kita punya rohani kena bagi makan. Jangan kita rasa cukup tu, kena sikit-sikit dah lah. Jangan. Sebab kita nak cukup kita punya makan badan kita. Begitu juga kita nak bagi makan rohani. Bagi makan juga banyak kalau boleh ya. Dan rohani tu kalau banyak, dia tak memudaratkan. Banyak macam mana pun dia tak memudaratkan. Kalau badan kita makan banyak, mudarat ya. Sekali makan 3 pinggan, hari makan 3 pinggan, malam makan 3 pinggan. Tengok, try apa jadi. Baik, kesihatan yang sempurna, syukur atas kesihatan. Maknanya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala atas kesihatan tu pun kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya kita bersyukur. Tu kata Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana aku nak mensyukur nikmatmu ya Allah? Yang dia kata. Sebab apa? Sebab bersyukur atas nikmat itu juga nikmat. Tuhan bagi pada kita tu untuk kita boleh syukur. Kalau tak, Tuhan tak bagi pada kita, kita tak tahu. Kita pun tak boleh syukur kepada Allah. Maknanya nikmat tu satu pemberian. Syukur itu satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Dan paling penting, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak boleh nampak sampai tahap kita boleh balas. Dari mana kita rasa kita boleh balas nikmat Allah Ta'ala? Maknanya kita merasakan nikmat tu kecil. Nikmat besar yang Allah Ta'ala bagi sampai kita tak boleh balas. Macam mana nak balas? Walaupun nikmat kecil je, nafas. Setiap hari kita pakai. Nikmat tu kan? Bila kita boleh balas? Macam mana kita nak bayar? Seumur hidup kita kalau kita ibadah pun 24 jam kita semayang pun tak boleh balas. Tak boleh balas nikmat yang Allah Ta'ala bagi, walaupun sedikit yang kita sebutkan dengan nikmat oksigen bagi pada kita. Sedut. Setiap saat mana ada berhenti. Allah Rabbi. Jadi nikmat Allah Ta'ala kita kena rasa sangat besar dan kita takkan mampu untuk balas. Itu dipanggilkan dengan syukur. Kalau tidak, kalau kita rasa masih boleh lagi Dan antara nikmat yang besar juga, iaitulah yang kita nak sebutkan juga. Semua ni yang disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan Nabi SAW tentang kelebihan dan sebagainya ni, kelebihan yang boleh kita dapat. Orang yang berinfak, Allah Ta'ala gandakan pahalanya. Walaupun dia infak RM1, Allah Ta'ala gandakan sebanyak 700 kali ganda, disebut dalam Quran. Bahkan lebih lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh gandakan lagi pada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tuhan boleh gandakan. Paling penting dah bersempena dengan Maulidur Rasul ni kan. Dekat dah kan. Bukan dekat dah, masuk dah. Kita memang sedang pun berada dalam bulan Maulid, yakni bulan yang disebutkan dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita nampak nikmat besarnya adanya Nabi. Maknanya kita ni lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ni yang besar-besar yang kita baca, kita buat sikit amal ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak dan sebagainya. Itu semua asbab kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan, tak dapat kita ni. Bila Allah Ta'ala ceritakan tentang kelebihan-kelebihan, Allah Ta'ala gandakan, tak kala dia bersedekah, tak kala gandakan gini-gini. Nabi Musa kata, ya Allah, berilah nikmat ini pada umat aku ya Allah. Allah Ta'ala kata, tidak, ini untuk umat Muhammad. Masuk dalam syurga selagi mana umat Nabi Muhammad tak masuk dalam syurga, umat lain takkan boleh masuk dalam syurga. Bahaya Allah, Nabi Musa kata. Bagilah kan nikmat itu pada umat aku ya Allah. Tak, ini hanya untuk umat Muhammad sahaja. Apa lagi lebih itu? Allah Rabbi, kalau tak cerita. Sebab tu tak kala kita ada iman, tak kala kita boleh beramal hari ini, jangan lupakan jasa baginda. Setiap kali kita baca apa sekalipun, kita belajar syariat, kita belajar apa sekalipun, ingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa. Saya nak tutup sikit apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata satu hari dia doakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
aku doakan kau wahai Aisyah, kata kan, aku doakan Allah Ta'ala ampunkan dosamu yang lalu, yang akan datang, doa yang sengaja, doa yang tak sengaja, dosa yang tak sengaja, dosa yang telah lepas, semua aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diampunkan dosa-dosamu wahai Aisyah. Sayyidatina Aisyah dengar saja begitu, dia seolah-olah macam nak terbang. Dia meloncat macam nak terbang, seronoknya dia kan, dengar apa yang Nabi SAW kata, aku minta ampun untukmu wahai Aisyah. Asurir tu kata Nabi SAW, kamu suka Aisyah? Gembira kamu? Suka? Kata Sayyidatina Aisyah, kata Nabi SAW pada Sayyidatina Aisyah, mau tak suka? Kau orang yang paling mustajab doanya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk aku kan, seronok dia. Nabi kata, ketahuilah bahawasanya doa inilah aku baca setiap malam untuk umat. Itu doa yang diminta, ya Allah ampun dosa wahai Sayyidatina Aisyah kan. Nabi SAW minta ampun untuk kita sehari. Allahu Rabbi. Kan. Dan satu lagi, Nabi kata, hidup aku ada manfaat baik untuk kamu, dan mati aku juga ada manfaat baik untuk kamu. Nabi SAW ketika mana hidup, sahabat-sahabat dapat semualah boleh cerita, boleh tanya dan sebagainya kan, pada Rasulullah. Ada manfaat tak mereka? Ada manfaat ketika mana Nabi SAW hidup. Masa mati, masa wafat Nabi SAW, ketika sudah wafat, Nabi kata, amalan-amalan kamu semua akan dibentang di hadapan aku, dan ketika mana kamu melakukan amal kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Ketika mana kamu melakukan kejahatan, aku minta ampun untuk kamu. Jadi jangan rasa kita sendiri. Itu semua rasa kita sendiri. Padahal 1400 tahun dahulu Nabi SAW dah doa untuk itu. Dan manfaatnya hari ini kita pakai, dan kita dapat dan kita kecapi hari ini. Allahu Rabbi. Jadi jangan rasa kita ada iman, kita lupakan Nabi SAW, jangan. Allahu Rabbi. Ya, betul lah. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti insya-Allah solat sunat wudu. Yang ni yang banyak dilakukan, yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal. Belum habis lagi sikit Boleh tak? Ambilkan tu sikit. Solat sunat witir lebih baik daripada unta merah. Hadis ini daripada An Kharijah bin Huzafah qala Abul Walid Al-Adawi kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya al-witra faja'alaha lakum fima bainal isya'i wa bainal isya'i ila tulu'il fajri. Daripada Kharijah bin Huzafah, Abu Walid Al-Adawi berkata, Rasulullah SAW menemui kami dan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu satu solat yang lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Unta merah ni, kalau sekarang Lamborghini kan ada mahal lagi daripada Lamborghini. Ada sini. Apa disebut itu Netla. Mahal betul tu kan. Jadi unta merah tu ibarat macam tu lah. Mahal sungguh masa tu. Masa tu memang dapat unta merah ni hebat sungguh lah. Itulah dia solat witir. Lebih mahal daripada tu lagi kata Nabi. Kalau sekiranya sebenarnya salah satu daripada ni sebenarnya lebih besar daripada tu lagi. Bukan. Tapi cuma Nabi SAW nak buat perumpamaan saja, nak buat cerita mahal ni tu kan. Kita buat solat witir lebih mahal daripada tu lagi. Itulah solat sunat witir. Maka dia telah menjadikannya berada di antara solat isyak hingga terbit fajar kepada kamu. Antara solat isyak daripada lepas isyak sampailah terbit sampai terbit fajar. Jadi siang jangan buat witir, tak ada. Lepas zuhur habis semayang 3 rakaat. Tanya kenapa 3 sunat? Saya solat witir. Witir tak ada siang hari. Waktu malam tu Nabi SAW dah takyinkan waktu dia. Solat sunat wudu insya-Allah.
pertemuan akan datang. Baik dari Allah Subhanahu wa taala, kurang atas kekurangan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.